Episode kelima, rancangan jahat yang tidak boleh diundur lagi. Tidak berpuas hati dengan kegagalan fitnah dan serangan Santau, Puan Salmah merancang sesuatu yang lebih kejam. Dendamnya semakin membara, dan kali ini dia mahu memastikan dia yang tidak bersalah itu benar-benar lenyap dari rumah agam itu. Jejaring gelap. Di kampung, Puan Salmah mempunyai seorang anak saudara bernama Karim. Karim sudah lama hidup dalam kesempitan, terjerat hutang elong, dan terdesak mahukan uang segera. Dia terkenal dengan sikap kasar, pernah terlibat dalam pergaduhan kampung, malah pernah dituduh mencederakan orang tetapi kesnya ditutup karena kekurangan bukti. Puan Salmah melihat peluang. Dengan suara berbisik penuh racun, dia berkata kepada Karim, "Kalau kau sanggup, aku akan bayar Rp10.000. Bunuh perempuan itu, dia rampas tempat anak-anak aku." Karim yang terdesak hanya mengangguk. Baginya, uang itu jalan keluar dari hutang. Nyawa orang lain tidak lagi penting. Perjanjian gelap. Versi panjang. Farid, Hafiz, dan Imran duduk berhadapan dengan sepupu mereka, Karim, di sebuah pondok usang di kampung. Uang pendahuluan Rp10.000 sudah siap dibungkus dalam sampul coklat. Farid, anak sulung yang berpendidikan luar negara, menatap Karim dengan wajah dingin. "Pastikan malam itu kau masuk senyap-senyap. Semua orang tidur. Jangan tinggalkan jejak." Karim menerima arahan dengan tenang, menyimpan pisau panjang yang diasah tajam. Anak berpelajaran tinggi, tetapi sesat. Ironinya, ketiga-tiga anak Datu Razak bukanlah orang sembarangan. Farid pernah menuntut dalam bidang undang-undang, Hafiz lulusan ekonomi, dan Imran pula belajar perniagaan di universitas swasta. Mereka tahu betapa besar risiko berkomplot membunuh. Namun, ajaran salah yang ditanam oleh Puan Salmah sejak kecil telah meracuni pikiran mereka. Anak yang ingkar pada ibu akan hidup susah. Kalau kamu tidak patuh, kamu anak derhaka, dan Tuhan akan tarik semua nikmat. Harta keluarga hanya akan kekal jika kamu singkirkan orang luar. Kata-kata itu menjadi dogma yang membentuk jiwa mereka. Walaupun berpelajaran tinggi, mereka tetap percaya bahwa menentang arahan ibu bermakna menentang takdir. Konflik dalaman, Hafiz, yang lembut hati, sempat berbisik kepada Farid, "Abang, ini salah. Kita tahu undang-undang. Kalau tertangkap, hidup kita hancur." Ibu tidak paham undang-undang. Dia hanya mengikut emosi hatinya yang penuh dendam. Farid membalas dengan suara keras, "Lebih baik hancur karena ikut ibu daripada hidup senang tapi jadi anak derhaka. Kau lupa ajaran ibu. Baik buruk dia tetap ibu kita." Dia selalu kata, "Kalau kita lawan, kita akan dilaknat Tuhan." Imran pula ketawa kecil, Cuba menutup rasa takutnya. "Rilekslah. Lagipun, kalau Nadia mati, tiada sesiapa yang kisah pun. Dia tidak ada keluarga. Semua masalah kita selesai. Kita tak perlu susah payah bekerja lagi. Ayah tak ada pilihan selain serahkan amanah pada kita." Ajaran salah yang membara. Sejak kecil, Puan Salmah sering menanam racun dalam pikiran mereka. Dia mengulang-ulang bahwa taraf ibu lebih tinggi daripada undang-undang, bahwa darah daging mesti bersatu menentang orang luar, dan bahwa sesiapa yang menentang ibu akan ditimpa bala. Kini, kata-kata itu menjadi alasan mereka untuk bersekongkol dalam jenayah, tanpa memikirkan kesan buruk yang perlu mereka tanggung kelak. Mereka tidak lagi melihat Nadia sebagai manusia, tetapi sebagai ancaman jahat yang mesti dihapuskan demi keselamatan keluarga. Dengan pikiran yang sudah diracuni, mereka menyerahkan uang kepada Karim. Sepupu yang terdesak itu menerima tanpa ragu. Malam itu, rancangan gelap mula bergerak. Bukan sekadar dendam, tetapi hasil ajaran salah yang telah membentuk tiga beradik berpelajaran tinggi menjadi alat kebencian ibu mereka. Malam yang menegangkan. Pada malam yang dirancang, Karim menyelinap masuk ke rumah agam. Langkahnya senyap, bayang tubuhnya menyusup ke bilik Nadia. Gadis itu nyenyak tidur. Wajahnya tenang walaupun hatinya sering diburu fitnah. Pisau diangkat, berkilau di bawah cahaya lampu malam.
Nafas Karim semakin laju, detik jantungnya berpacu. Namun, sebelum sempat menikam, siren polis bergema di seluruh rumah. Lampu biru merah berkelip di luar. Rumah Agam itu sudah dikepung. Polis menyerbu masuk ke bilik Nadia, menangkap Karim sebelum dia sempat melaksanakan niatnya. Pembongkaran. Di balai polis, Karim mengaku tanpa berselindung. Saya diupah oleh Puan Salmah dan 3 anak lelakinya. Mereka bayar saya Rm10.000 untuk bunuh Nadia. Segala rahasia akhirnya terbongkar apabila Puan Salmah ditahan polis. Semasa digari, beliau menjadi sangat histeria, menjerit serta meracau-racau sambil mengugut untuk membunuh semua yang coba menangkapnya. Keadaan itu memaksa pihak berkuasa membawanya terus ke hospital psikiatri. Selepas pemeriksaan oleh pakar perubatan, Puan Salma disahkan menghidap skizofrenia kronik yang berpotensi mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Beliau kemudian dimasukkan ke hospital sakit mental untuk mendapatkan rawatan. Farid, Hafiz, dan Imran pula didakwa di mahkamah atas kesalahan berkomplot membunuh. Hakim menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada mereka bertiga. Dato Razak patah hati dan semakin kecewa apabila anak-anaknya dipenjarakan namun dia akur dengan perintah mahkamah. Takdir Nadia. Nadia duduk di ruang tamu rumah Agam, masih terkejut dengan apa yang berlaku. Dato Razak menatapnya dengan penuh rasa syukur. Nadia, awak sudah melalui ujian yang paling berat. Amanah ini bukan mudah. Tetapi awak telah buktikan keikhlasan awak. Mulai hari ini, awak bukan lagi orang luar. Awaklah keluarga saya sekarang. Saya tidak lagi mempunyai sesiapa daripada darah daging sendiri yang boleh dipercayai. Air mata Nadia menitis. Dia teringat kembali zaman kecilnya. Ditinggalkan ibu tiri, membesar di asrama, bekerja sebagai cleaner lady. Kini, selepas segala badai, dia akhirnya menemui tempat yang boleh dipanggil keluarga. Rumah Agam itu, yang dulu sunyi, kini menjadi saksi kepada sebuah kisah tentang amanah, ketabahan, dan kemenangan keikhlasan mengatasi ketamakan. Bersambung ke episode yang akan datang.